Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Hadirin Salam. sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum bersama saya Nur Syahira binti Ghazali selaku moderator pada malam yang berbahagia ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, ingin dimaklumkan di sini bahawa forum kita pada kali ini akan mengupas tentang kesan-kesan pandemik COVID-19 yang terus merenggut nyawa di seluruh dunia dengan jumlah kematian hampir 100,000 orang pada pertengahan April 2020. Walau bagaimanapun, ramai ahli ekonomi yakin bahawa kesan ekonomi akibat COVID-19 adalah lebih buruk daripada krisis kemurungan besar iaitu Great Depression pada tahun 1930-an. Besar kemungkinan di akhir wabak COVID-19 ini, ramai yang bakal menganggur dan mengakibatkan kadar pengangguran semakin meningkat. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, marilah kita berkenalan dengan panel kita terlebih dahulu. Bersama saya adalah 4 orang ahli panel yang akan mengupas isu kita pada hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan panel kita yang pertama yang nampaknya begitu jelita pada malam ini iaitu Saudari Sadiq Sofia binti Muhammad Razif. Selamat datang saudari. Terima kasih. Seterusnya, ahli panel kedua. Saudari Arisa Asmirah binti Ahmad. Selamat datang saudari. Terima kasih. Panel kita yang ketiga, nampak pemalu namun petah bicaranya. Saudari Nur Arisa binti Azhan. Apa khabar saudari? Khabar baik. Terima kasih atas jemputannya, saudari moderator. Alhamdulillah, terima kasih. Dan panel kita yang keempat, manis orangnya malah bijak berkata-kata. Saudari Nurul Izzah Najwa binti Khalil. Selamat datang juga buat saudari. Terima kasih. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita ke topik forum berkenaan kehidupan di Malaysia selepas kewujudan COVID-19. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya pada panel yang pertama. Apakah kesan pandemik COVID-19 kepada organisasi, pekerja dan pelanggan? Mohon saudari Sadiq Sofia untuk memberi penerangan. Silakan saudari. Terima kasih kerana beri saya soalan yang agak mencabar. Okey, organisasi pekerja dan pelanggan adalah antara rakyat yang paling terkesan daripada pandemik di Malaysia ini. Kita mulakan daripada tahap yang paling atas iaitu organisasi. Pertama, kerugian yang berleluasa sehingga perlu ditutup operasi. Impak negatif ekonomi ini akan menjejaskan banyak sektor perniagaan, khususnya sektor pengangkutan udara, pelancongan, perusahaan kecil dan sederhana. Jadi apabila berlaku PKP pada 18 Mac 2020 yang lalu, kebanyakan syarikat tidak dapat membuka operasi mereka seperti biasa. Mereka akhirnya terperap di rumah, tak dapat buat apa-apa persediaan kerana mengharapkan pandemik itu berlalu dengan pantas. Bila Perdana Menteri kita melanjutkan tempoh PKP lebih dari 3 kali, tambah 2 minggu lagi, mereka mula risau akan perniagaan. Ada syarikat yang perlu tutup, ada syarikat yang berkurangan stok dan ada juga yang terpaksa membuang pekerja mereka. Jadi ini semua adalah kerana tak dapat menanggung risiko rugi yang sangat-sangat besar. Kedua, kurang persediaan menghadapi krisis ekonomi. Daripada sumber agensi pengurusan keamanan daripada USA, secara dasarnya ada 4 fasa pengurusan kecemasan iaitu pengurangan, persediaan, tindakan dan pemulihan. Jadi secara dasarnya boleh dikatakan semua entiti perniagaan di Malaysia ni menggunakan pelan persediaan dan tindakan kecemasan dalam menghadapi situasi kecemasan tertentu. Contohnya seperti pandemik inilah. Jadi namun kebanyakannya tidak menekankan fasa pemulihan yang terakhir itu. Fasa yang paling penting bagi menentukan kelangsungan sesebuah perniagaan. Di mana dalam fasa ini, sesebuah perniagaan harus mengambil segala langkah yang perlu bagi membolehkan perniagaan mereka kembali beroperasi secara normal selepas krisis itu berlaku. Jadi secara ringkasnya,
perniagaan ni tak bersedia untuk menghadapi PKP daripada epidemik COVID-19. Jadi kerana gagal menyediakan pelan kelangsungan perniagaan, iaitu satu pelan perancangan yang membolehkan sesebuah organisasi itu bertindak balas, memulih, mengembalikan dan memulakan semula operasi mereka setelah berlakunya sesuatu krisis. Jadi hal ini menyebabkan banyak operasi tergendala kerana kurang persediaan dan cara dalam menangani masalah krisis ekonomi itu kurang dapat disedahkan. Jadi seterusnya daripada organisasi itu turun kepada pekerja. Pekerja ni hanya ada satu sebab, kerana jadi saya ajak contoh dia daripada sumber Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sari daripada bidang pertanian dan makanan di UPM. Disebab penurunan permintaan ekspor. Beliau berkata sebab penurunan permintaan ekspor kesannya. Jadi negara-negara yang terkesan contohnya Turki, China, Korea, Jepun dan juga kita juga Malaysia mengalami penurunan permintaan ekspor. Penurunan pembelajaran pelancong dari luar negara juga terkesan apabila sekatan perjalanan berlaku yang menyebabkan ramai pelancong tak dapat pergi mana-mana. Jadi menyebabkan pekerja daripada industri pelancongan, makanan minuman, pembinaan, perkhidmatan semuanya mengalami krisis kewangan dan ada seseorang tengah mereka perlu catur untuk hidup seharian. Terdapat dua jenis pekerja iaitu formal dan tidak formal. Bagi kerja formal ni, mereka terpaksa bekerja di rumah dan ini sangat sukar bagi mereka sebab seluruh ahli keluarga berada di rumah juga kan. Dan gaji terpaksa kurang, kos makanan pun semakin hari semakin meningkat. Dan bagi pekerja yang tak formal pula, mereka selalu tidak mempunyai caruman KWSP. Mereka juga tiada lindungan insurans pekerjaan. Jadi mereka lah paling terkesan juga kerana mereka tiada wang simpanan yang cukup. Dan akhir sekali, soalan moderator, soalan saudari mereka itu untuk pelanggan, kesan kepada pelanggan. Satu adalah kekurangan permintaan daripada pelanggan. Kita semua rakyat Malaysia ialah pelanggan kan? Kita ni pada waktu pandemik ni kita lebih minat kepada membeli keperluan asas seperti makanan dan minuman. Kita tak minat membeli barang-barang keperluan mewah. Sebab untuk apa? Hampir semua perniagaan merasakan pengalaman buruk ini. Akibat pandemik ini, hampir semua syarikat mengurangkan perbelanjaan dalam pengiklanan, promosi, diskaun dan sebagainya. Jadi mereka lebih mengharapkan pelanggan yang setia dan sedia ada. Mereka kurang beri perhatian kepada pelanggan baru kerana kadar kos untuk pengiklanan sangat-sangat tinggi. Jadi hal ini juga turut menyebabkan pelanggan tak tarik hati, kita tak tarik hati dengan syarikat mereka dan sekaligus menyebabkan kekurangan permintaan daripada pelanggan. Saya harap dapat menjawab soalan saudari. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih saudari Zarid Sofia. Sidang hadirin sekalian, demikian tadi penjelasan tentang implikasi pandemik COVID-19 kepada organisasi, pekerja dan pelanggan. Tidak dinafikan bahawa virus kecil COVID-19 telah pun menggegarkan satu dunia dari sudut kesihatan, keselamatan, ekonomi dan sosial di setiap negara. Hari ini, setelah beberapa bulan kita berada di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, negara kita kini berada dalam fasa pemulihan krisis COVID-19. Berdasarkan penerangan saudari Zarid Sofia berkenaan implikasi COVID-19, bagaimana pula pandemik ini mempengaruhi pekerjaan dan seterusnya membawa kepada norma baharu pekerja? Izinkan saya mengajukan soalan ini kepada ahli panel kedua, saudari Arisa Asmirah. Mohon saudari memberikan penjelasan. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada ahli panel semua. Jadi berkaitan dengan soalan yang diajukan sebentar tadi iaitu cara atau bagaimana pandemik ini dapat mempengaruhi pekerjaan seseorang dan seterusnya membawa kepada norma baharu pekerja. Jadi seperti yang kita tahu, bukan rakyat Malaysia je, malah seluruh dunia pun sedang menjalani ataupun sedang membiasakan diri dengan norma baru yang penuh dengan pelbagai SOP yang perlu kita patuhi. Dan perkara ini sedikit sebanyak telah mengubah kehidupan seharian orang ramai. Bukan sahaja individu, malah sektor-sektor seperti sektor ekonomi, sektor pendidikan juga turut terjejas dan perlu mengubah gaya kerja mereka. Jadi di sini suka untuk saya tumpukan isu ini khas kepada para pekerja. Tidak dinafikan bahawa pekerja-pekerja maupun individu yang tidak dinafikan bahawa pekerja-pekerja merupakan individu yang paling terjejas dalam konteks ini. Disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan, ada yang sukar untuk ke tempat kerja dan perkara ini memaksa mereka untuk bekerja di rumah atau lebih popular dikenali sebagai work from home. Betul. Ya.
Jadi apa kesannya pandemik ni pada mereka? Dari aspek apakah pandemik ini akan mempengaruhi pekerjaan seseorang kan? Jadi di sini saya akan kupaskan beberapa kesan pandemik ini kepada rutin pekerjaan kita yang mungkin kita sedar ataupun tidak sedar akan implikasinya. Jadi yang pertama adalah perubahan suasana di tempat kerja. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, ramai pekerja ini terpaksa bekerja dari rumah dan untuk tempoh yang agak lama. Akibat daripada pelaksanaan work from home ini, pekerja perlu membiasakan diri untuk sentiasa berada di atas talian bagi mereka lebih peka akan arahan-arahan yang akan diberikan oleh majikan. Walaupun agak susah untuk membiasakan diri dengan gaya baru ini, tapi sedikit sebanyak ramai yang sudah boleh membiasakan diri dengan gaya work from home ini. Jadi sebenarnya ada bagusnya juga gaya kerja ini. Terutamanya kepada kesejahteraan negara kerana terdapat kurangnya pergerakan individu-individu untuk keluar ke rumah dan ini juga dapat mengelakkan berlakunya senario di mana satu kawasan itu terutamanya dalam pengangkutan awam sesak dengan manusia yang pergi dan pulang ke tempat kerja. Dan yang kedua adalah kepelbagaian bentuk komunikasi. Teknologi dunia kini sudah makin canggih kan. Jadi dengan pelaksanaan work from home ini, komunikasi antara pekerja dan juga majikan semuanya melalui medium teknologi. Maka kekurangan komunikasi kerana tidak dapat bersemu muka itu pun dapat diselesaikan. Dan saya yakin dengan teknologi kini juga, komunikasi ini dapat dilakukan dengan pantas walaupun secara maya. Dan jika kita lihat daripada sudut lain juga, perkara ini turut memberikan kesan dari segi kos yang dikeluarkan oleh individu. Contohnya untuk menghadiri satu mesyuarat ataupun conference kan. Kalau secara bersemuka, pekerja perlu keluarkan perbelanjaan pengangkutan dan perlu claim dekat syarikat dan syarikat juga perlu bayar allowance tersebut kepada pekerja. Jadi dengan gunanya teknologi seperti Zoom, Google Meet ataupun Microsoft Teams, perkara ini dapat menjimatkan kos yang dikeluarkan oleh kedua-dua pihak. Dan yang terakhir adalah dapat membuatkan seorang pekerja itu menjalani satu rutin harian yang lebih kreatif. Jadi disebabkan pandemik ini, sudah tentu semua akan rasa macam dapat banyak halangan untuk kita lakukan suatu pekerjaan itu, terutama sekali bagi yang ada keluarga sendiri, perlu jaga anak dan sebagainya kan. Jadi seorang pekerja itu perlu mengubah cara mereka berfikir dan bertindak agar mereka dapat melakukan suatu pekerjaan mereka dengan lebih produktif walaupun terdapat masalah-masalah seperti itu. Jadi sebabkan work from home ini boleh dikatakan waktu kerja seseorang itu agak fleksibel. Jadi saya yakin perkara ini sedikit sebanyak dapat membantu pekerja itu untuk menguruskan masa mereka dengan lebih baik. Dan mereka juga tahu membezakan tugas mana yang perlu mereka berikan perhatian terlebih dahulu ataupun berikan perhatian kemudiannya. Jadi kesimpulannya, pandemik ini sememangnya memberikan kesan yang banyak kepada seluruh rakyat. Yang saya nyatakan tadi cuma beberapa sahaja. Jadi saya rasanya paling sukar untuk dilakukan itu adalah untuk membiasakan diri dengan norma baru ini kan. Kita pun tidak tahu bila COVID-19 ni akan hilang. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk memastikan virus ini tidak terus tersebar. Jadi demi kepentingan bersama, saya harap kita semua dapat mengadaptasi norma baru ini dengan baiknya. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung dengan pengaruh pandemik yang membawa kepada norma baru pekerja. Penularan wabak COVID-19 ini merupakan sesuatu yang perlu diambil perhatian secara serius untuk semua sektor ekonomi termasuklah industri pembinaan. Setuju? Setuju. Saya yakin kejayaan sebuah organisasi dipastikan melalui tahap pengurusan yang berkesan dengan pencapaian kos, masa dan kualiti yang ditetapkan bagi matlamat organisasi. Dengan pematuhan SOP yang dikeluarkan oleh KKM bagi membendung penularan COVID-19, organisasi perlu menyediakan langkah-langkah yang agresif melalui norma baru agar kejayaan dapat dicapai. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel yang ketiga ialah, apakah masalah dan cabaran bekerja dari rumah bagi pekerja dan juga majikan? Dipersilakan Saudari Nur Arisa untuk menjawab persoalan ini. Okey, terima kasih kepada saudari moderator atas soalan tadi. Okey, pertama sekali saya akan bincangkan melalui konteks pekerja. Okay, yang pertama sekali kita boleh tengok pada satu masalah faktor persekitaran. So cabaran work from home ni
ialah kita kena alihkan distraction tau. Contohnya macam orang yang ada keluarga dan mempunyai anak-anak kecil, diorang perlukan perhatian tau. So macam contoh macam kalau kita tengah attend online meeting, kadang-kadang diorang akan buat bising dan sebagainya. Dan yang ni kita kena sebagai ibu bapa, kita kena ada had kesabaran yang paling tinggi untuk menangani masalah ni. Okay, yang seterusnya ialah masalah ketiadaan peralatan dan akses internet. So macam semua orang tahu, tak semua pekerja ada laptop dengan akses internet kat rumah kan. Betul. So hal ini kita majikan kena memberi perhatian yang lebih tau. So diorang kena bagi macam contohnya macam ada insentif untuk dapat laptop atau apa daripada syarikat tersebut untuk diorang teruskan buat kerja-kerja di rumah kan. Tapi yang masalah ni bukannya masalah besar sebab pekerja juga kena jalankan tanggungjawab dia sebagai pekerja dan dia perlu mencari jalan penyelesaian dia untuk menyesuaikan dengan keadaan work from home ni. Okey, yang seterusnya bagi konteks majikan pula, yang pertama sekali ialah cabaran ni ialah teknologi. Macam contoh dekat pejabat, kita ada software masing-masing kan dekat laptop masing-masing. So tapi dekat rumah kita tak ada. So sebabkan masalah ni, diorang punya progres kerja tu akan menjadi lambat lah untuk dapatkan momentum yang okey. Okay, yang seterusnya ialah penglihatan. Penglihatan tu maksud dia macam monitor lah. Macam kalau kita dekat pejabat, majikan boleh tengok monitor kita punya kerja dah siap ke belum kan. Tapi kalau dekat work from home ni, majikan takkan ada selalu dengan kita. So pekerja ni macam melengah-lengahkan kerja dia sebab tak ada orang pantau. Tapi masalah ni pun bukan masalah besar sebab majikan boleh buat trace pekerja diorang dengan membuat laporan status projek, lepas tu boleh buat timestamp atau sebagainya lah. Dan kesimpulannya kan, apa yang saya boleh cakap dekat sini, masalah yang diorang hadapi semua ni boleh diatasi dengan komunikasi. Kalau kita pekerja dengan majikan berkomunikasi dengan baik, masalah ni akan dapat diatasi lah. Okay, sekian itu saja daripada saya untuk soalan ini. Baik. Terima kasih saudari Nur Alisa, ahli panel kita yang ketiga. Pada masa ini, kemudahan teknologi sememangnya sangat penting dalam melancarkan tugas. Pekerja terpaksa akur dengan PKP dan majikan pula perlu mengambil kira isu-isu penting. Jika tiga panel kita tadi menerangkan tentang kesan, pengaruh dan cabaran kepada organisasi, saya ingin meminta panel keempat kita untuk menghuraikan peranan organisasi dalam memastikan pekerja mempunyai prestasi dan komitmen yang tinggi sepanjang pandemik. Silakan saudari Nurul Izzah Najwa. Terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membincangkan tentang peranan organisasi dalam memastikan pekerja mempunyai prestasi dan juga komitmen yang tinggi sepanjang pandemik. Jadi, terdapat beberapa cara untuk organisasi memastikan pekerja-pekerja terus memberikan prestasi yang baik walaupun dalam keadaan bekerja dari rumah. Peralihan kerja ke era online ini pasti akan mengakibatkan komunikasi dalaman organisasi itu terjejas. Oleh itu, organisasi perlulah melabur dalam aplikasi komunikasi yang terbaik untuk berkomunikasi dengan pekerja seperti Microsoft Teams, Google Meet, Zoom dan lain-lain. Namun begitu, kebanyakan pekerja didapati sukar untuk menyesuaikan diri dengan gaya pekerja dari rumah ini. Mereka terutamanya pekerja yang berstatus veteran kebanyakannya berasa penggunaan teknologi canggih yang dinormalkan ketika ini sukar bagi mereka. Oleh itu, bagi memastikan pekerja dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, organisasi perlulah memastikan suatu taklimat ataupun sesi latihan secara online mengenai penggunaan sistem-sistem baru dan sentiasa mengadakan mesyuarat atau pembincangan secara maya agar mereka dapat membiasakan diri dengan teknologi baru tersebut. Melalui perkara ini juga, organisasi dapat lebih mengenali perbezaan dan juga pilihan berkomunikasi yang lebih disenangi oleh pekerja, dan dengan maklumat ini, organisasi dapat menetapkan suatu dasar
yang dapat menyelaraskan penggunaan medium komunikasi di antara pekerja. Dalam keadaan seperti ini juga, pekerja adalah cenderung untuk berasa tidak bermotivasi atas berbagai faktor. Salah satunya ialah suasana kerja yang tidak kondusif seperti yang disebut oleh beberapa panel sebentar tadi. Pekerja yang terpaksa bekerja dari rumah mempunyai anak kecil, mereka tidak dapat menghantar anak mereka ke pusat asuhan kerana pusat asuhan juga ditutup. Pekerja tersebut berkemungkinan besar untuk berasa kekurangan motivasi untuk bekerja. Jadi dalam menghadapi masalah ini, organisasi perlulah meningkatkan motivasi pekerja dengan boleh membuat aktiviti permainan berkumpulan secara online ataupun kuis. Organisasi boleh menawarkan hadiah kepada pemenang seperti voucher, hamper dan sebagainya. Organisasi juga boleh mengadakan waktu rehat secara online. Ini telah dilakukan oleh organisasi seperti GitLab di mana pada waktu tersebut para pekerja akan berada di dalam panggilan video untuk berehat, bersosial dan juga berbual antara satu sama lain. Ini akan membantu pekerja untuk mengeratkan lagi hubungan dan secara tidak langsung akan meningkatkan motivasi pekerja untuk bekerja. Selain itu, antara perkara yang perlu dititik beratkan ialah kepuasan kerja para pekerja. Kepuasan kerja ni bermaksud keadaan emosi yang positif akibat daripada penilaian pengalaman pekerjaan ataupun pekerjaan itu sendiri. Terdapat pelbagai kategori untuk menilai kepuasan kerja seperti gaji, peluang untuk naik pangkat, rakan sekerja, persekitaran dan lain-lain. Organisasi boleh menjaga tahap kepuasan kerja ini dengan mengadakan perjumpaan secara maya dengan pekerja secara individu, one to one, untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pekerja dengan pekerjaan mereka. Tanyakan soalan seperti adakah tugas yang diberikan kepada pekerja selaras dengan jangkaan mereka, sekiranya pekerja berpeluang untuk menukar satu aspek dalam tugas mereka, apakah perkara tersebut, dan juga soalan-soalan lain yang bersifat terbuka. Dalam memastikan pekerja mempunyai komitmen dan prestasi yang tinggi sepanjang pandemik, tekanan yang dialami oleh pekerja juga perlu sentiasa dipantau. Tekanan kerja ini didefinisikan sebagai tindak balas fizikal dan emosi berbahaya yang berlaku apabila keperluan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan, sumber daya atau keperluan pekerja. Antara cara yang boleh dilakukan oleh organisasi ialah dengan memaparkan buletin tentang kesedaran kesihatan mental dengan lebih kerap di laman sesawang rasmi syarikat atau di laman yang sering dan mudah diakses oleh pekerja. Organisasi juga boleh melakukan sesi kesejahteraan online secara mingguan yang melibatkan aktiviti senaman ringan, teknik pernafasan dan juga meditasi. Akhir sekali, gaya kepimpinan juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan tahap prestasi dan komitmen pekerja kekal tinggi sepanjang pandemik. Kehadiran pandemik ini akan menguji kepimpinan sesuatu organisasi terutamanya dalam menghadapi ketidakpastian dan kemungkinan yang bakal berlaku. Dalam hal ini, kebanyakan pemimpin sering mengabaikan pekerja mereka tanpa sedar. Disebabkan hal ini, pekerja terpaksa menunggu untuk jangka masa yang sangat lama bagi mendapatkan maklum balas daripada pihak atasan dan kadang-kadang terpaksa membuat keputusan sendiri akibat kedudukan masa. Oleh itu, organisasi perlulah peka dan menyemak semula gaya kepimpinan yang diamalkan oleh syarikat sebelum ini dan menyelarasnya semula agar bersesuaian dengan keadaan semasa yang memerlukan lebih lagi komunikasi di antara pihak pengurusan dan juga pekerja bawah mereka. Itu sahaja jawapan saya bagi soalan moderator sebentar tadi. Terima kasih. Terima kasih saudari Nurul Izzah Najwa atas penerangan yang utuh lagi berisi tadi. Sidang hadirin yang dirahmati, walaupun pandemik ini mendatangkan kesan kepada pelbagai pihak, organisasi sebenarnya mempunyai peluang untuk meningkatkan pengalaman pekerja bagi menghadapi krisis pandemik di tempat kerja seandainya fasa ini kembali ataupun krisis-krisis lain yang memerlukan mereka untuk mengadaptasi norma baru. Oleh itu, sekiranya pemimpin sesuatu organisasi tidak mencari penyelesaian kepada masalah yang timbul dalam kalangan pekerja, perkara ini seterusnya akan menjadi penghalang untuk organisasi mencapai matlamat mereka di masa hadapan. Yang ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing.
Semoga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hadirin sekalian, nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi, terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria-ceria selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.